Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada YB sebab meluangkan masa kepada pasukan editorial Budayaku untuk kita rakam sesi temu bual ni. Sebagai permulaan YB, disifatkan sebagai orang baru yang terjun ke dalam politik, kemudian mendapat tempat bertanding di Melaka, menang, terus dilantik timbalan menteri. Jadi bagaimana YB rasa untuk tempoh setahun ni? Dalam tempoh setahun tu kita diletakkan satu tempat yang mana saya sendirilah perlu belajar untuk menyesuaikan diri, galas beberapa tanggungjawab yang mana saya kira sebagai amat besar. Itu sekali bukan perkara yang mudah. Ia menuntut saya untuk terutama sekali buka banyak ruang kepada pelbagai pihak datang dan bantu, beri input, beri bimbingan sikit sebanyak untuk kita belajar, especially sektor yang di mana bawah tanggungjawab kita ni, belia dan sukan. Mencabar, menarik, dan saya kira dalam tempoh setahun yang pertama itu banyak yang boleh dijadikan bekalan untuk tahun-tahun yang kehadapan ni. Dan insyaAllah kita akan nampak banyak lagi usaha yang akan kita gerakkan, dan tentu sekali ini akan melibatkan lebih banyak pihak-pihak di luar sana, stakeholder yang berbeza. Setakat ni YB, dalam tempoh YB sebut tadi tempoh pembelajaran kan? Ya. Okey, bagaimana YB melihat potensi dan juga pembangunan sukan belia dan sukan di negara kita? Saya kira pembangunan belia dan sukan dekat negara kita ni agak unik. Yang pertama, kita kena bahagikan pada dua sektor yang berbeza, belia dan sukan. Sukan kita tahu kita banyak berurusan dengan persatuan-persatuan sukan. Matlamatnya agak jelas sebenarnya untuk melihat yang pertama, pencapaian negara dalam pelbagai temasya ataupun kejohanan antarabangsa. Itu menuntut kita untuk memastikan ada program-program dan bentuk-bentuk sokongan kepada atlet-atlet yang mewakili negara, baik dari segi latihan, baik dari segi pendedahan dan penyertaan dalam kejohanan-kejohanan yang berbeza. Dekat sinilah kita kena bijak dalam terutama sekali mengagihkan dana dan juga sumber yang kita ada. Bagaimana untuk kita pastikan ini cukup supaya atlet-atlet kita tidak rasa terbeban dan tidak rasa kurang mendapat pendedahan seperti yang sepatutnya mereka perlukan. Kemudian kita juga ada pembangunan dari sudut akar umbi. Bagaimana kita nak membudaya dan merakyatkan sukan. Yang ini kalau menerusi tahun lepas kita wujudkan antara lainnya seperti dana sukan komuniti, yang mana kita buka peluang pada ramai penggiat sukan di peringkat akar umbi untuk dapat mereka anjurkan, dapat laksanakan kegiatan mereka sama ada dari sudut pertandingan maupun daripada apa-apa aktiviti yang melibatkan sukan pilihan masing-masing. Belia berbeza. Belia ni kumpulan yang sangat luas. Dalam negara kita mencecah lebih 9 juta orang belia yang berusia antara 15 hingga 30 tahun. Dan itu pun segmen umur yang saya kira dalamnya, walaupun kita rangkumkan sekali 15 ke 30 tahun, tapi ada banyak generational gap juga antara satu sama lain. Setiap kumpulan belia ni ada keperluan dan juga kepentingan yang berbeza-beza. Kita kena faham setiap umur ini program yang dibentuk haruslah dia tidak boleh satu saiz untuk semua orang. Dia bukannya pukul rata umur 15 sampai 30 tahun program yang sama. Ia sangat berbeza. 15 lebih kepada banyak pada bentuk pendedahan dan bimbingan. Umur 20 ke atas lebih kepada pembangunan. Umur yang 30 misalnya nak mencecah 30 tahun ini lebih kepada kita nak buka peluang dan mengasah kepimpinan dan keupayaan mereka, eksplorasi, keupayaan dan potensi diri. Ini menuntut kita untuk sentiasa dari masa ke semasa review program-program yang diwujudkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Okey, Bibi, kalau kita lihat situasi politik, sokongan orang muda kepada kerajaan ini sangat kritikal. Yep. Dan ini diterjemahkan melalui peti undi yang kita semua sedia maklum sokongan itu tidak dapat banyak kepada kerajaan, kepada parti yang mentadbir kerajaan persekutuan. Jadi berdasarkan kepada situasi itu, apa mungkin bagi pihak YB dan juga KBS apa yang akan dilakukan supaya kita dapat merangsang kembali orang muda ni untuk menyokong kerajaan? Yang pertama, kita semua pernah muda. Dalam negara kita sendiri, siapa-siapa pun ada pengalaman dari segi politik lah. Kalau nak cerita dari segi politik, siapa-siapa pun pernah ada pengalaman sama ada sebagai pembangkang maupun sebagai kerajaan. Dan daripada sudut trend
ataupun dari sudut permukaan lah, orang kata selalunya persepsinya adalah golongan belia, orang-orang muda susah nak bersama dengan kerajaan, lebih cenderung untuk membangkang, mengkritik. Seperti yang kita tahu, soalnya sebab apa? Soalnya expectation, kehendak dan juga harapan yang diletakkan pada satu-satu situasi, satu saat. Dia nak lihat dasar yang bagaimana yang disediakan oleh kerajaan bagi kepentingan mereka. Sebab itu dalam sudut at least dari sudut pandang Kementerian Belia dan Sukan, yang paling penting adalah untuk kita ini terus menyantuni, memastikan golongan-golongan yang memerlukan, sama ada yang berada dalam sistem maupun di luar sistem ini, sentiasa kita cari jalan bagaimana untuk kita kumpul dan bulatkan suara mereka ini dan terjemahkan dalam bentuk dasar dan polisi. Mudah untuk kita jadi pembangkang tu jauh lebih mudah, kerana apa yang perkara yang mungkin shortcomings daripada kerajaan itu dijadikan modal. Tapi apabila jadi kerajaan tu, yang paling utama adalah bagaimana kita nak zahirkan perkara yang kita letak atau kita bagi harapan pada golongan muda ini untuk dizahirkan sebagai satu dasar yang boleh dilaksanakan. Itu dasar, dan pelaksanaannya juga kita kena tahu satu-satu dasar itu selalunya akan makan masa yang panjang untuk kita lihat pelaksanaan dan tentu sekali hasil. Sebab itu kita kena bimbing dan kita kena bagi banyak dasar itu dapat kita jelmakan apa expectation. We have to manage. Ada banyak isu yang merangkumi golongan muda yang ini kita tak boleh tolak tepi. Di saat kita boleh rancang program-program yang berbentuk pendidikan, kita boleh rancang program yang membuka peluang keusahawanan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Namun isunya masih lagi berkait dengan keupayaan mereka untuk dapatkan pendapatan yang lebih stabil, jaminan tentang masa hadapan, soal perumahan, pekerjaan, gaji dan sebagainya. Ini menuntut bukan hanya Kementerian Belia dan Sukan, tentu sekali ia menuntut seluruh kerajaan itu untuk bekerjasama dengan baik. Dasar-dasar yang dikeluarkan harus memikirkan bukan hanya satu, dua kelompok atau golongan. Sebaliknya harus memikirkan juga dari sudut kelangsungan dasar tersebut. Adakah dasar yang diperkenalkan itu hanya dapat memberi untung pada satu kelompok ataupun boleh menyediakan ruang dan masa depan yang lebih selesa kepada golongan yang lain, terutama tentu sekali golongan belia. Misalan gaji, bagaimana kita nak pastikan bahawa gaji bagi golongan belia ini mencukupi, tidak hanya sekadar bergantung pada gaji minimum. Sebaliknya bagaimana dengan soal peningkatan gaji dan sebagainya. Kita dah sediakan ataupun kita di peringkat kerajaan secara kolektif ni kita dah pun bermula dengan beberapa dasar yang dah diperkenalkan, dasar gaji progresif dan sebagainya, kajian semula kepada struktur gaji penjawat awam. Ini perkara-perkara yang sebenarnya bukan hanya memberi kelebihan kepada golongan yang sedia ada, tapi juga kepada golongan belia yang baru mungkin mula bekerja. Boleh sebutkan tadi tentang ada kelompok-kelompok anak muda yang mesti disantuni kan. Yeah. Tetapi kita juga ada kena akui ada kita terlepas pandang untuk golongan anak muda yang kecikiran dari segi akademik dan juga pekerjaan. Okey, sebagai orang nombor 2 di KBS, apa kecabaran yang YB fikirkan untuk atasi masalah ni? Golongan ni kita panggil NEET, not in education, not in training. Selalunya mereka ini tamat sekolahan, pilih untuk tidak sambung pelajaran atau bekerja sendiri dan sebagainya. Kalaupun masuk pada workforce, ramai yang lebih memilih sekarang ini untuk bekerja dalam sektor gig, terutama sekali. Instant kata income, mungkin dari sudut permulaan yang berbanding dengan kawan-kawan yang sambung belajar dan masuk alam pekerjaan mengikut urutan biasa, konvensional tu, pendapatan dalam sektor gig tu mungkin jauh lebih besar sedikit lebih besar berbanding dengan mereka yang ambil giliran, belajar dahulu, sambung belajar, kemudian baru mulakan pekerjaan dan sebagainya. But then again, cabaran paling utama dia adalah pertama bagaimana kita nak yakinkan golongan ini bahawa sebenarnya ada laluan-laluan kerjaya untuk menjamin masa depan yang telah pun disediakan oleh kerajaan menerusi banyak kementerian, termasuk Kementerian Belia dan Sukan juga. Di Kementerian Belia dan Sukan kita ada apa? Misalnya kita ada IKBS, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan.
Di bawahnya ada IKBN, IKTBN dan akan datang juga akan ada Institut Kemahiran Sukan IKSN. Ini adalah ruang yang dibuka dan diwujudkan di bawah KBS untuk memastikan golongan-golongan muda yang sedikit terpinggir, yang mungkin dari sudut akademiknya tidak sama macam yang peratusan kecil yang lain yang lebih ke hadapan. Kita sediakan skill training untuk mereka supaya tidak hanya bergantung kepada pekerjaan, bentuk pekerjaan yang ada sekarang secara kasarnya. Ambil contoh kalau kita sebut tentang ekonomi gig. Ya, ekonomi gig ni satu perkara yang memberi ruang dan flexibility untuk golongan muda terutama sekali yang tidak mahu bekerja dalam ruang pekerjaan yang standard, yang biasa. Tapi kita kena pilih juga apa bentuk pekerjaan gig. Dia bukan hanya satu, bukan hanya contohnya penghantar makanan ataupun pemandu hailing, e-hailing. Dia ada banyak sektor lain. Asalkan ianya dibuat secara independen, digerakkan sendiri, diuruskan sendiri, itu kita boleh anggap sebagai gig juga sebenarnya. Sebab itu kita bagi peluang di IKBN ada banyak bentuk-bentuk khusus yang kita tawarkan dari sudut multimedia pun ada, marine technology ada, hairdressing ada, culinary, hospitality dan sebagainya. Nah, ini peluang-peluang yang kita buka. IKBN contohnya, IKBN dan IKTBN ni almost free, hampir percuma, malah dapat allowance. Training dia juga lebih singkat berbanding dengan IPTA atau IPTS. Sebab tu saya kira ini peluang yang perlu kita rebut dan banyak kalau kita tengok selama ini pun memang lepasan daripada IKBN dan IKTBN ini, keboleh pasarannya 97%. Pendapatan yang diterima mereka ada yang dibayar dalam US dollar. Contohnya dalam bidang marine technology. Walaupun kalau ikut laluannya tak sama macam selalu, tapi kita sediakan ruang tersebut. Itu perkara-perkara yang sekarang kita memang kena galakkan. TVET ni memang banyak kita buat penggalakan. Baru semalam kita adakan mesyuarat majlis TVET negara juga untuk kita bincangkan isu-isu begini. Dan saya harap kita dapat lihat perkembangan lebih positif selepas ini. Wemi ada menyebutkan tadi menyentuh mengenai pekerja gig dan ekonomi sektor yang kita tengok ada rungutan yang begitu nyaring mengatakan kerajaan tak buat apa-apa, kerajaan itu, kerajaan ini. So many complaint from the stakeholders, maknanya from the workers. Walhal sebenarnya kerajaan tidak boleh pun mengawal secara sepenuhnya operasi dan juga kadar fare yang ditetapkan, kan. Jadi bagaimana pihak WB nak membantu golongan ini? Tadi sebab WB pun ada sebutkan kita ada institut latihan misalnya IKBN, IKTBN, tetapi adakah dengan penawaran yang KBS buat ni, adakah disambut oleh pekerja-pekerja gig ni? Ada yang terima tawaran, orang kata reskilling dan upskilling ni, memang kita ada dapat banyak golongan yang mula mendaftarkan diri, menerusi sistem contohnya macam UPT VET dan sebagainya untuk mereka kembali ke aliran kemahiran, reinvent diri mereka jadi pekerja mahir yang boleh mendapat pendapatan yang lebih baik dan ada career path yang lebih jelas. Contoh kalau saya bagi sedikit pandangan, kita kena tahu contohnya kalau yang masuk ke dalam ruang seperti P-hailing ini, dia tidak ada career growth. Yang ini reality, dan sebab itu bersaing pula dengan pasaran dan juga dasar dan polisi oleh syarikat yang bergerak secara independen ini. Yang mana kita tahu kerajaan ada peranan, kita ada peranan dan kita telah cuba untuk sediakan at least social safety net yang memastikan bahawa golongan ini ada perlindungan. Contohnya macam pengenalan skim SOCSO dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa rakan perantar ni dia tak ada career growth. Ya, kita kena akui perkara ini, dan saya fikir memang kebanyakannya pun faham bahawa kerja sebagai perantar ni selalu bukan kerja yang permanent, dia adalah kerja sementara. Tapi some of them stuck dekat situ. Jam bekerja ni mungkin jam bekerja yang panjang, walaupun dikatakan fleksibel, tapi untuk to earn certain amount of income tu dia kena bekerja long hours every day. Kita faham kesusahan yang dia hadapi ini. Tapi kita juga kena tengok kepada ruang mereka bekerja tu, memang realiti ni mereka terpaksa bersaing dan juga mereka terikat kontrak dengan syarikat. Kita dah cuba
dan kita akan sentiasa ambil apa-apa saja ruang yang ada dalam di bawah kuasa kerajaan untuk memastikan perkara ni boleh di-resolve. But alternatively, kita cakap macam tadi kita cakap, kita tawarkan supaya ada diambil peluang-peluang untuk reskilling dan upskilling, tukar career. Dia tak boleh, yalah kalau rakan penghantar ni, dia bermula sebagai penghantar, dia habis pun sebagai penghantar, dia takkan naik di branch manager or something else. Doesn't work that way. Ini orang kata situasi yang sikit sebanyak kita boleh tengok dieksploitasi kadang-kadang, mengakibatkan banyak berdepan masalah pada rakan-rakan penghantar ni. Tapi cuba kalau ditukar aliran mereka ini pada skill workers dalam bidang yang berbeza, mechanical, elektronik, culinary, hospitality dan banyak lagi sebenarnya. Career growth tu ada kat situ. Saya ingat kita tidak boleh, there's no other way but to allow these people platform where they can reinvent themselves. Saya ingat itu antara yang kita boleh buat. Lain daripada itu, kita kena ambil inisiatif-inisiatif yang berbeza. Setiap, bukan hanya kerajaan tapi sebaliknya setiap pihak yang berada, terutama mereka yang berada dalam kedudukan yang boleh bantu, perlu lakukan sesuatu. Dan ini menuntut kita shift the way we manage things. Sengaja saya nak lanjutkan sedikit perbincangan mengenai PHELI. Apabila ada kajian mendapati pelajar sekolah menengah tidak berminat secara langsung untuk menyambung pengajian ke mana-mana IPT, baik pusat latihan, IPTA dan sebagainya, semata-mata terpesona melihat Grab ni boleh dapat income yang banyak. Yang akhirnya mereka ni for sure, as you said, akan kecundang sebab fare akan makin lama makin rendah sebabkan keuntungan syarikat ni juga perlu diambil kira. Jadi untuk menangani masalahnya, dan bagi saya ini satu wabak, apabila kita tak dapat bendung, dia akan jadi wabak. Jadi macam mana, adakah pihak YB melalui KBS ni akan turun ke sekolah-sekolah untuk meluruskan pandangan pelajar-pelajar ini supaya mereka tidak terjebak ke ekonomi itu? Kita menerusi beberapa inisiatif. Contohnya tahun lepas kita perkenalkan 1-2 program yang bersifat pendidikan dan awareness. Contohnya dari sudut awareness, dari sudut literasi kewangan. Yang ini yang sebenarnya memberi pendedahan pada perancangan masa hadapan yang boleh sebenarnya dimanfaatkan oleh golongan belia yang baru yang akan meninggalkan sekolah. Kita tahu 70% golongan belia meninggalkan sekolah tidak akan sambung pengajian mereka. Kerana apa? Dia ada perkara yang, banyaklah perkara yang melingkungi. Tekanan ekonomi kita kena akui. Ramai yang mungkin keluarganya sendiri tidak berkemampuan untuk sambung pengajian anak-anak mereka dan menuntut semua ahli keluarga itu perlu bekerja supaya boleh tampung ekonomi keluarga. Kita kena akui perkara-perkara begini. Kita tak boleh katakan hanya soal terpesona dengan wang atau nak instant cash dan sebagainya. Kita kena akui bahawa ramai masyarakat, rakyat di luar sana yang perlu bekerja dan perlukan pekerjaan dan tidak punya banyak masa untuk belajar skill. Sebab tu saya kira sekarang selain daripada kita yang saya sebut tadi, kita mulakan dengan program-program sedaran untuk ajak dan bagi sedikit pendedahan tentang literasi kewangan, perancangan kerjaya masa hadapan dan laluan selepas persekolahan dan sebagainya. Kita juga apa yang kita buat, kita pastikan bahawa dari masa ke semasa kita utilize, contohnya Majlis Belia Malaysia dan beberapa NGO ataupun persatuan-persatuan anak-anak muda ini menggalakkan lebih ramai lagi golongan muda untuk mula ambil sekurang-kurangnya macam saya sebut tadi, mungkin ambil aliran TVET, jadikan diri mereka sebagai skill workers. Banyak sebenarnya sektor pekerjaan dalam negara kita yang memerlukan pekerja berkemahiran tinggi yang mana pulangannya sangat baik, walaupun kerjanya niche, tapi itulah sektor ekonomi yang sangat memerlukan sekarang. Kita terutama sekali sebagai negara membangun sebagai negara membangun, kita sangat memerlukan tenaga pekerja berkemahiran tinggi ni. Kita tidak boleh, bayangkan kita kebergantungan kita terhadap tenaga buruh asing misalan tu masih tinggi, sedangkan sektor-sektor ini sebenarnya boleh diisi dengan bakat-bakat ataupun anak muda tempatan yang berkemahiran. Kita dah jalinkan banyak kerjasama sekarang ini
dengan banyak institusi daripada luar negara, contohnya dengan China dan beberapa negara yang lain, untuk buka lebih banyak peluang dalam sektor pembuatan automobil, dalam sektor pelancongan dan sebagainya. Kita juga perlu galakkan kesawanan. Kesawanan ni adalah salah satu lagi jalan keluar kepada keadaan yang ada sekarang. Banyak sebenarnya dekat luar sana ada agensi-agensi yang menyediakan kurang-kurangnya mikrokredit. Kalau tidak grant, masih ada mikrokredit yang mungkin tak ada faedah atau faedah lebih rendah yang boleh dimanfaatkan. Dan banyak inspirasi-inspirasi yang kita mula tengok, banyakkan anak-anak muda tempatan kita dah mula melakukan sesuatu. Dan kita juga jalin kerjasama, not just G to G, sebenarnya people to people juga, dengan beberapa startups daripada luar negara. Misalan saya ingat 2 bulan lepas startups daripada India, startup anak muda daripada India datang ke Malaysia untuk buat satu jalinan kerjasama dengan beberapa golongan startup tempatan kita dan bagi pendedahan exposure juga kepada ramai pelajar dan sebagainya. Ini masa depan kita. I think this is where, but we have to let the people, especially the youth, untuk lebih sedar bahawa banyak peluang di sini, ada banyak peluang yang perlu untuk direbut. Kita kena usaha lebih keras jugalah daripada sudut kerajaan, sama ada KBS maupun kementerian lain, kena banyak lagi pendedahan kepada golongan muda bahawa ada career path dan ada sebenarnya peluang-peluang yang terbuka. Ianya menuntut anda untuk mungkin spend sedikit masa untuk kemaskan kita punya kemahiran dan kemudian insyaAllah we can do better. Kita beralih kepada isu undi 18 dulu ya. Of course kita tengok natijah daripada pelaksanaan undi 18 ni tidak memberansangkan kepada kerajaan ya. Jadi sehingga kan banyak sebenarnya isu-isu picisan, isu yang berteraskan kepada 3R agama dan sebagainya dimainkan tanpa kawalan sehingga menyebabkan keretakan kepada sosio budaya antara kita dan antara orang Melayu dan juga kaum-kaum lain segelintirnya, tetapi ianya telah menyebabkan berlaku ketidakseimbangan dari segi pemikiran politik itu sendiri. Jadi soalan saya, adakah KBS akan mengecurkan pendidikan politik kepada pelajar-pelajar sekolah ni supaya penyalahgunaan terhadap orang kata apa, maklumat itu dapat dikawal dan mereka dapat memanfaatkan undi itu ke perkara yang betul. Ya, selepas kita diperkenalkan dengan undi 18 sejak daripada 2 tahun lepas, terutama sekali menerusi pilihan raya negeri Johor, yang kita nampak begitu rendah sekali sebenarnya keterlibatan golongan muda pengundi kali pertama, kemudian disusuli dengan beberapa PRK dan itu sekali pilihan raya umum lah. Dan itu dekat situ kita nampak ada peningkatan, namun tidak semesti mencerminkan satu situasi yang dilihat membantu perkembangan kita sebagai sebuah masyarakat majmuk. Ada trend yang kita bukan soal mengkritik pilihan politik, namun kita melihat kebimbangan terhadap trend memilih pandangan ataupun orang kata politik ya, pandangan dan juga bentuk politik yang lebih ekstrim yang kadang-kadang tidak mencerminkan langsung kepelbagaian dan kemajmukan kita sebagai masyarakat Malaysia. Kita tidak kritik soal golongan muda terutama sekali yang ada concern tentang misalan isu-isu yang berkait dengan agama dan bangsa. Bagus. Bagi saya ada kesedaran sedemikian, ada kesedaran bahawa ada perkara yang lebih besar daripada kepentingan diri kita. Itu satu perkara yang saya anggap sebagai bagus dalam kalangan golongan muda. Namun harus kita bimbing supaya ianya dimurnikan, pandangan tersebut diberi satu arah dan tujuan yang lebih baik. Ia tak perlu ataupun tak perlu bagi kita untuk misalan kita nak kata kita nak jadi pelindung ataupun penegak agama dan bangsa, maka kita pilih untuk menjadi satu kelompok manusia yang discriminate, prejudice dan memusuhi agama dan kaum yang lain. Itu satu perkara yang seharusnya kita perbetulkan. Kemudian kita harus lihat juga kepada soal bagaimana golongan muda menilai perkara yang dilihat dalam social media.
Kita sekarang berada dalam zaman yang kita panggil sebagai pasca kebenaran, post-truth. Trend ini bukan bermula di sini, trend ini bermula jauh di dunia barat, namun akhirnya menghinggapi negara kita di banyak tempat dalam benua Asia juga, yang mana politik ini bergolak. Masyarakat akhirnya jadi bukan keliru, tapi sebaliknya tidak lagi yakin kepada institusi yang berada dalam naungan politik, sama ada institusi media, kerajaan, governance dan sebagainya, menjadikan kebenaran perkara yang seharusnya jelas itu tidak lagi boleh dinilai dengan baik. Perkara yang dianggap kebenaran itu sekarang boleh diputar ikut selera masing-masing. Itu post-truth antara lainnya. Apa yang kita buat? Maka kita mulakan balik pendidikan politik. Sejak pada tahun lepas lagi sebenarnya kita sudah pun mulakan yang kita panggil sebagai Sekolah Rukun Negara. Pilotnya bermula pada bulan Mei, bulan Jun, berterusan sehingga bulan November, bulan Disember. Pada awalnya kita sasarkan lebih kurang 16,000 peserta, namun di akhir tahun 2023 kita jauh menjangkaui. Sekarang kita berada pada angka 100,000 lebih peserta yang telah pun kita garap sepanjang program Sekolah Rukun Negara. Apa yang diajar? Sekolah Rukun Negara ini bukan sekolah doktrinisasi untuk tonjolkan satu sudut pemikiran politik semata-mata. Sebaliknya kita bagi ruang dan platform untuk mereka buat perbandingan yang lebih objektif, perbandingan yang lebih teliti, yang lebih kritik, yang lebih kritis, yang lebih kata lebih progresif sedikit sebanyak. Kita memastikan bahawa ada pendidikan tentang perlembagaan, ada pendidikan tentang governance, ada pendidikan tentang sejarah dan pembentukan negara ini. Kita bagi pendedahan kepada sedikit sebanyak ideologi politik yang wujud dalam negara dan juga parti-parti politik yang mewakilinya. Tak ada masalah bagi kita. Lebih baik untuk kita ini berhadapan dengan pengundi yang bijak, walaupun kalau mereka itu kritikal terhadap kita, berbanding dengan kita berhadapan dengan pengundi, golongan pengundi yang tidak berpengetahuan dan kritikal juga terhadap kita. Kita tak boleh berhujah. Kita tak mampu nak perbetulkan pandangan politik yang menyimpang kalau berlaku situasi-situasi yang sedemikian rupa. Macam yang banyak berlaku sekarang. Susah untuk kita perbetulkan satu-satu duduk letak perkara. Walaupun kita berhujah dengan fakta dan data, kita tidak akan menang. Kerana ianya kerana ada kekurangan daripada sudut mungkin sistem pendidikan kita sendiri sebelum ini dan beberapa ruang masyarakat yang sebelum ini sangat tertutup bila bercakap soal pendidikan politik dan demokrasi. Jadi kita buka ruang tersebut dengan lebih sihat, dengan lebih objektif. Kita adakan konsultasi dari masa ke semasa bersama dengan banyak pihak, NGO dan parti-parti politik, termasuk parti-parti politik pembangkang. Dan itu perkara yang telah kita lakukan melalui KBS dan kita lanjutkan lagi selepas ini. Pada tahun 2024 kita nak lahirkan lebih ramai. Apa lagi perkara yang kita buat? Literasi tentang maklumat, kewartawanan, social media dan sebagainya, supaya mereka faham bagaimana nak buat fact check, bagaimana nak buat perbandingan, bagaimana untuk cari bagaimana untuk faham soal integriti maklumat dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang perlu secara asasnya dimiliki oleh siapa-siapa sekalipun dalam membuat keputusan politik, khususnya golongan muda dan belia, yang mana dalam negara kita tahu sedikit lambat kesedaran politik itu sampai. Maka sebelum jauh lebih terlambat, kita mulakan balik. Ya, lepas diperkenalkan undi 18, kita kena ingat kurang pendidikan politik dilakukan, hampir tiada program nasional. Sebab itu kita perlu lakukan. Kalau tidak, kita memberi tanggungjawab pada mereka, namun kita juga membebankan mereka dengan satu tanggungjawab membuat pilihan politik tanpa maklumat diberikan pada mereka. Ya, bagi saya itu tanggungjawab yang digalas sedikit sebanyak oleh KBS sekarang juga. Berkenaan dengan undi 18 kan, saya ada juga mengikuti beberapa kumpulan-kumpulan tertentu yang membuat kajian secara langsung dan tidak langsung
Bahkan ada dalam kalangan beberapa rakan-rakan ni menyebut bahawa ini bukan soal undi 18, tetapi YB sebut tadi soal literasi politik. Ada golongan yang mengundi tapi dia tak tahu pun apa yang berlaku. Ini menyebabkan kesukaran kepada kerajaan yang mentadbir. Dan juga ada juga sekelompok ni golongan politikus yang mahu kerajaan meminda semula akta supaya undi 18 ni naikkan semula. Dilupuskan. Jadi untuk dua soalan ni bagaimana YB nak rangkumkan? Bagi saya begini, saya fikir keterlaluan kalau kita cakap undi 18 ni gagal dan harus kita kembalikan kepada umur undi 21. Bagi saya itu satu perkara yang sangat ke belakang. Kita sudah pun mara ke hadapan walaupun tidak sempurna, namun itu adalah huge step forward bagi saya. Yang penting adalah kita kena persiapkan dan sediakan diri kita pula. Ini bukan soal golongan undi 18 ini tidak faham kepada kerajaan. Tapi boleh jadi kerajaan juga, kita sendiri juga kurang faham perkara yang diinginkan oleh mereka. Sebab tu kita kena lebih banyakkan dialog. Kita tengok Perdana Menteri kita sendiri ambil inisiatif hampir setiap bulan adakan sesi dialog dengan golongan muda, terutama sekali golongan pelajar di IPTA dan beberapa sekolah secara terus. Ini jarang dilakukan oleh mana-mana ahli politik maupun Perdana Menteri sebelum-sebelum ini. Boleh kritik, boleh pertanyakan soalan, boleh buat apa sahaja, boleh dengar syarahan yang berkait dengan keadaan semasa. Ini perkara-perkara yang tak wujud sebelum ini. Sebab tu kita berhadapan dengan kesukaran apabila kita baru nak mula. Ianya tentu sekali satu proses yang akan jadi mencabar. Bukan semua orang biasa dengan budaya dialog. Bukan semua orang biasa dengan budaya perbincangan. Kita pun tahu kalau sebelum ini kebanyakan dialog-dialog dan perbincangan politik pun hanya akan tertumpu pada golongan atau kumpulan yang sama ada di ibu kota ataupun di beberapa bandar besar. That's it. Sedangkan golongan belia antara paling tinggi itu berada di luar bandar. Apa usaha kita untuk mendekati mereka? Sebab itu program literasi politik ini tidak hanya terhad pada macam saya cakap yang tersusun seperti sekolah rukun negara, tapi juga harus melibatkan pelibatan aktif oleh pemimpin-pemimpin politik, terutama sekali yang mahu melihat sebuah negara yang rakyatnya lebih celik politik, golongan mudanya lebih pandai. Perlu buka ruang untuk mereka berdialog. Jangan kita rasa macam seolah kita ni membuka ruang untuk diserang. Sebab bagi saya golongan muda akan lebih meyakini dan menghargai mana-mana pemimpin yang siap untuk dikritik. Bukannya apabila dikritik mereka abaikan ataupun hukum. Jauh lebih teruk kalau macam ini budaya baru sebenarnya dalam negara kita. Walaupun kita sudah cecah 60 tahun lebih, namun sebenarnya ini satu budaya yang baru bagi kita di kampus-kampus, terutama sekali tak pernah dilakukan. Baru-baru ni Yang Amat bawa Perdana Menteri melancarkan semula program rakan muda kan. Jadi soalan saya bagaimana penyertaan dalam kalangan orang muda tu satu, yang kedua juga pelajar-pelajar di IPT, adakah mereka sambut baik dan memilih cabang-cabang aktiviti rakan muda ni? Saya bila kita perkenalkan semula rakan muda ni, tentu sekali ia bukanlah maksudnya program tu tak pernah wujud sebelum ni. Program tu sentiasa wujud, namun tidak diberi penumpuan seperti yang pernah diberi pada rakan muda sewaktu ia ni diperkenalkan kurang lebih 30 tahun yang lalu, tahun 1994. Sekarang kita beri nafas baru, kita perkenalkan gaya hidup baru yang merangkumi perkara yang lebih up to date. Kita ada rakan demokrasi, kita ada rakan bumi, rakan prihatin. Apa perbualan atau conversation yang ada sekarang dalam kalangan golongan muda? Sekarang golongan muda banyak bercakap soal self-expression.
bercakap soal kreativiti, bercakap soal cabaran ekonomi, bercakap soal peluang untuk diri sendiri, bercakap soal mental health, bercakap soal governance dan demokrasi. Ini perkara-perkara yang menuntut mana-mana program kerajaan, kalau di peringkat KBS tentu sekali rakan muda itu, untuk juga ikut dengan peredaran zaman tersebut. Utilize social media. Kita mungkin tidak boleh lihat suasana yang seperti dahulu, terutama sekali sekarang dengan ada social media. Kita kena rangka program-program yang ikut seperti mana yang golongan muda itu mahu. Dengan demikian sekalipun menerusi lebih kurang 4,000, hampir 4,000 program yang kita anjurkan sepanjang tahun lepas, kita berjaya capai penglibatan dan penyertaan secara keseluruhannya hampir 1 juta lebih daripada golongan belia. Artinya ada satu pergerakan yang jauh lebih aktif berbanding sebelum ini. Namun kita perlu perkembangkan lagi. Di IPTA kita ada sekretariat rakan muda. Namun kita kena sentuh sedikit supaya sekretariat rakan muda ini bergerak seiring dengan program yang dilancarkan di peringkat kementerian. Kemudian kita juga ada 100 lebih sebenarnya kelab rakan muda yang wujud sejak dahulu. Yang ini pun kita perlu periksa semak satu persatu status aktif mereka. Walaupun aktif, namun kita kena tengok sama ada kelab ini mengikut seperti yang kita mahukan, golongan muda yang betul-betul dalam usia remaja dan sebagainya itu. Sebab kita nak asah kepimpinan dan kita nak beri peluang serta ruang kepada mereka ini bergerak dengan aktif. Ini perkara-perkara yang sedang kita lakukan, kita sudah lakukan, dan kita harap ianya boleh disambut dengan jauh lebih baik. Manfaatnya banyak. Manfaat menerusi rakan muda itu sendiri banyak. Ia menggalakkan partisipasi sama ada secara individual maupun secara berkumpulan. Ada aktiviti yang boleh dilakukan secara individu, secara berkumpulan, dan boleh melibatkan masyarakat setempat juga. Tidak semestinya hanya golongan muda, tidak semestinya hanya golongan yang kita sasarkan, tapi juga sebenarnya boleh dilibatkan juga keluarga dan pelbagai lapisan masyarakat. Namun khusus untuk melihat golongan muda ada tempatnya untuk mereka explore minat masing-masing. Kita dah melewati tempoh 1 tahun kerajaan perpaduan. Jadi setakat hari ini sebagai anggota pentadbiran dan juga ketua kepada Angkatan Muda Keadilan Parti yang menguasai kerajaan hari ini. Jadi apa mungkin ada penambahbaikan daripada segi hubungan antara komponen. Jadi apa yang mungkin ada lagi yang kita terlepas? Bagi saya, siapa saja yang duduk dalam situasi yang ada sekarang, kalau kita patah balik kepada setahun yang lepas, suatu kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini ditubuhkan. Siapa saja yang berada dalam situasi itu harus membuat keputusan dengan cepat dan harus membuat keputusan dengan tepat. Dia ada 2 pilihan, sama ada membenarkan sebuah gabungan yang cenderung untuk merobekkan terutama sekali perpaduan dan fabrik masyarakat kita, social fabrik masyarakat kita, ataupun kita harus sikit sebanyak membuka ruang dan jadi lebih terbuka untuk sebuah kerjasama politik. Maka kita pilih yang kedua, kita harus lebih terbuka dan pastikan ada kestabilan dapat dicapai. Kemudian apabila disebut kestabilan tu, ia menuntut kita juga untuk memastikan boleh bekerjasama walaupun ada perbezaan antara satu sama lain. Dan bila disebut kestabilan politik ni dan kerjasama antara misalnya Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, antara yang sangat menguji masyarakat juga sentiasa berteka-teki sama ada mampu bertahan atau tidak. Bila disebut kestabilan politik, kita bukan hanya bercakap soal Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid sentiasa dapat dilihat bersama-sama minum kopi dan sebagainya. That alone will not actually be translated into stability in politics. Mana-mana pemimpin pun boleh duduk bersama minum teh. Tapi apakah bila nak dirangka dasar kerajaan, nak diletakkan prinsip, dan apabila ada kepimpinan, adakah boleh command kerajaan tersebut? Dan alhamdulillah kalau kita tengok sekarang,
Datuk Seri Anwar Ibrahim terutama sekali, dalam tempoh setahun mampu wujudkan suasana yang sangat utuh, erat dan harmoni. Bukan hanya dari sudut macam saya cakap optik, minum teh bersama-sama, sentiasa dilihat dalam majlis yang sama dan sebagainya, tapi juga sebaliknya dari sudut keputusan-keputusan yang dibuat dalam kabinet sebagai sebuah kerajaan. Dan juga masuk pilihan raya misalan. Yang ni yang saya cakap, walaupun sedikit menguji, ia perkara baru, namun sebenarnya ia meletakkan satu tanda aras yang tinggi kepada keutuhan kerajaan ini. Secara realistik lah, UMNO Barisan Nasional pun pernah bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Masuk dalam pilihan raya kecil maupun pilihan raya negeri, mereka tak boleh duduk bersama. Perkara yang berbeza dengan kita hari ini. Jadi itu sepatutnya sedikit sebanyak memberi jaminan kepada terutama sekali masyarakat dan pemerhati bahawa ini bukan gabungan seperti yang pernah dilihat sebelum ni, yang mana kita tahu menimbulkan banyak huru-hara dan sebenarnya ketidakstabilan dalaman yang susah untuk dibendung dan menyukarkan kerajaan untuk buat kerja. Di mana kita hari ini alhamdulillah kerajaan mampu berfungsi dengan baik, harmoni, walaupun diganggu dan sentiasa digugat hampir setiap hari. Tumpuan fokus masih pada melaksanakan setiap dasar yang telah dirangka dan memastikan kerajaan dapat respon secara aktif dan juga secara pantas terhadap keperluan-keperluan masyarakat. Kalau kita nak buat perbandingan, ada orang membuat perbandingan di antara YB sendiri, YB Dr. Akmal dan juga YB Afnan, Ketua Pemuda PN, BN dan PH, YB sebagai Ketua AMK. Jadi ada perbandingan itu dibuat, dan sudah pasti perbandingan ni ada yang dibuat bertujuan untuk satunya merendahkan satu golongan dan juga mengangkat satu golongan lain. Jadi pada pandangan YB lah, sebagai sekarang ni bekerjasama dengan Dr. Akmal, adakah melihat dimensi ataupun dinamika politik ini berlaku di antara PH dan juga BN ini? It's good that all of us complement each other. Masing-masing faham tanggungjawab masing-masing, tugas masing-masing. Dia tak perlu bersaing. Saya nak jadi lebih hebat daripada orang ni, orang tu nak jadi lebih hebat daripada orang sekian-sekian. Kita bersifat sangat matang bila bertemu. Saya kira dalam pertemuan-pertemuan, walaupun mungkin pertemuan yang diadakan tidak sekerap yang diharapkan. Contohnya 2 bulan sekali kita adakan pertemuan masing-masing dengan tugas masing-masing. Tapi saya yakin dan boleh nampak sehingga ke hari ini setiap orang boleh sentiasa capai keputusan secara bersama. Ada perbezaan, ada pandangan masing-masing yang kita sentiasa boleh bersetuju untuk membenarkan setiap begitu, secara hormatnya ada pendirian yang boleh ditegakkan, tidak ada isu selagi mana ianya berlandaskan kepada prinsip dan juga falsafah yang tidak merobek kebersamaan ini. Dr. Akmal misalan akan sentiasa mengingatkan kita semua tentang keperluan menjaga beberapa perkara yang dilihat kadang-kadang disentuh dan sebagainya. Kita terima bila ada perkara-perkara yang timbul, sama ada yang naik di media atau tidak, kita akan bawa bincang. Ingat saudara Kelvin dan saudara Akmal tu sendiri, dia orang ada persamaan, dua-dua boleh cakap Rusia, so dia ada bahasa mereka sendiri. Jadi ini perkara-perkara yang saya anggap sebagai satu, kawan-kawan ni ada tanda, ada kematangan dalam komunikasi dalam kalangan pemimpin sayap-sayap pemuda ini, dan kita semua mainkan peranan masing-masing. Yang penting adalah kita saling menghormati, sentiasa saling berkenalan, dan di peringkat akar umbi kadang-kadang kita kena mainkan peranan yang lebih giat, aktif sedikit dalam memastikan mereka ni boleh
duduk bersama. Saya sentiasa galakkan, terutama sekali AMK, duduk berbincang dan adakan program bersama supaya perpaduan tu boleh dicapai dengan lebih baik. Kalaupun bukan untuk tujuan politik, namun yang paling penting adalah untuk kita bagi satu cerminan baru, cerminan dan mesej yang baru pada masyarakat yang menilai di luar sana. Kita ada kelompok masyarakat yang daripada secara tradisinya sejak berpuluh tahun yang dahulu sentiasa bertelagah. Ini waktunya untuk kita bagi satu ruang dan ketenangan sedikit kepada masyarakat. Saya ingat itu satu perkara yang diambil positif. Biasa dalam politik tentu akan ada persaingan, tentu akan ada orang kata cala sedikit sebanyak sana sini. Namun kalau pemimpinnya bersifat terbuka dan boleh lihat gambaran yang lebih besar, maka dia boleh urus perbezaan tersebut. Saya tertinggal, tertinggal berkenaan dengan infrastruktur sukan di luar bandar. Ada yang mengatakan ada wujud wujud bias infra di bandar diberi penekanan, diberi tumpuan. Di luar bandar ditinggalkan, khususnya di Borneo. Jadi apa pandangan YB berkenaan dengan perkara ini? Pandangan saya tentang infrasukan, saya sendiri pun boleh katakan bahawa bila kita buat lawatan kerja ke banyak tempat, kita lawat infrasukan yang di bawah tanggungjawab KBS, kita akan sentiasa bagi penekanan terhadap aspek penyelenggaraan. Sebenarnya di bandar pun kadang-kadang kita masih berhadapan dengan masalah sama. Kita buat satu gelanggang futsal, nilainya contoh kita ambil satu gelanggang futsal dibuat dengan nilai 30-40 ribu. Kita juga kena ambil kira berapa yang kita perlu sediakan juga untuk penyelenggaraan. Dan kebanyakan fasiliti dan infrastruktur sukan ni akan diletakkan di bawah tanggungjawab majlis ataupun pihak berkuasa tempatan, kadang-kadang majlis daerah, majlis bandaran, kadang-kadang persatuan juga dan sebagainya. So yang bertanggungjawab ini harus pastikan ada baik pulih dari masa ke semasa, ada penyelenggaraan, ada pemantauan. Rosak kecil-kecil kena dipulihkan segera supaya tak merebak. Itu yang berlaku banyak terhadap infra-infra dalam negara kita. Budaya penyelenggaraan kita itu sedikit lemah. Ia tak boleh harap kepada hanya kementerian sahaja untuk jaga. The arrangement is that KBS kita bina dengan syarat bahawa penyelenggaraan baik pulih dan sebagainya dipertanggungjawabkan terhadap pihak berkuasa tempatan. Sebab pihak berkuasa tempatan tu yang ada di situ untuk jaga. So yang ni perlu diperhalusi lagi. Tapi kita dalam setahun yang lepas kita elakkan banyak projek-projek pembinaan baru. Sebab ini kita bagi penumpuan terhadap baik pulih infra sukan ni. Dari Sabah sampai ke Sarawak, dari Perlis sampai ke Johor, kita identify infra-infra yang perlu dibaik pulih dan boleh dibaik pulih. Ya, hasilnya kena tunggu sedikit, satu demi satu kita kena buat. Namun insya-Allah dalam tempoh yang ada ini kita cuba selesaikan dengan sesegera dan sebaik mungkin. Ada tak mungkin cadangan daripada pihak KBS untuk minta kepada Perdana Menteri macam di Kementerian Pendidikan mendapat 70,000 untuk satu tanda sekolah, ada tak program seumpama itu untuk infra-sukan di seluruh dari masa ke semasa kita angkat permohonan yang mana yang kita nampak penting dan perlu, kita akan angkat permohonan kepada Perdana Menteri. Alhamdulillah kalau ada, namun kalau ditanya saya secara jujur, it's a collective responsibility sebagai kerajaan, kita tak boleh work in silo. Kita diberi peruntukan untuk baik pulih, kita ada peruntukan pembangunan, kita buat seperti yang telah pun diperuntukkan. Yang lebih kita boleh mohon sedikit, namun saya tetap fikir kami di KBS pun masih melihat bahawa penumpuan, kalau diberi penumpuan terhadap sektor kesihatan dan pendidikan, itu memang tanggungjawab kerajaan, kita faham. Kita tidak terasa hati pun kalau kata apa. Thank you. Cukup.